آل الكرام شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bihi bi ulumihi fil ilm. Wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalik fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas setiap mukallaf yang akil balik bahawa ma'rifat mana mengetahui akan barang yang wajib. Barang yang sini mana sifat yang wajib bagi zat sekalian Nabi yang mursal, mana Nabi dan Rasul, dan barang yang mustahil bagi mereka itu, dan barang yang harus bagi mereka itu. Jadi diwajibkan bagi kita mengarifat dan mengenal akan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab dia membawa wahyu daripada Allah Taala kepada sekalian umat manusia. Maka oleh kerana itu wajib bagi kita mengenali sifat-sifat mereka sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dikeliru. Tak minta Rasul pula dia kata Rasul. Dan Rasul pula dia tak kenal. Habis faedatun ni satu faedah bermula bilangan Nabi itu seketi 2 laksa 4,000 bahasa dulu 124,000. Seketi itu apa? 100,000. 2 laksa 20. 1 laksa 10,000. Ini kiraan nama. Dan 124,000. Dan yang jadi rasul daripada mereka ialah 313 orang. Jadi rasul 313 orang. Dan pada satu riwayat 314 orang. Dan yang afdal daripada mereka itu dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul makhluqat indal itlaq. Makhluk yang paling afdal, tidak ada pembahasan. Allah. Kalau tidak kena engkau ya Muhammad, maka nanti aflaq, tak jadikan segala kejadian makhluk. Maka nanti aflaq. Tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadikan segala makhluk. Menunjukkan makam, martabat baginda yang sangat tinggi. Dan mengiringi Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, yang penuh dengan ujian, bahawa Islam dibakar dalam api. Masya Allah. Dan mengiringinya ialah Nabi Isa AS yang akan turun di akhir zaman. Dan Nabi Nuh AS. Maka mereka itu yang 5 ini dipanggil namakan ulul azm. Orang yang mencipta yang tinggi, azam yang kuat, ujian yang besar. Yang paling kuat ujian ialah para Nabi dan Rasul. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang kuat diuji coba oleh Ta'ala di kalangan para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian orang yang seumpama, summal amsal fal amsal, orang yang seumpama dia. Dan yang lain daripada 5 orang ni, ulul azm ni, setengah mereka itu afdal daripada setengah. Masing-masing ada atau kata tafawud, lebih kurang lah. Tetapi tiada ditentukan melainkan yang 5 juga. Itu akan dibahas belakang ni tadi. Kemudian pamimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Jadi kembali balik nak membahas masalah ketuhanan Allah Ta'ala. Pamimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita yang maha mulia, ya, lagi kuasa, berapa? 20 sifat. Ada majlis sifat 20. Adapun sifat Allah Ta'ala tidak terhingga banyak, segala sifat kesempurnaan. Yang tidak terhingga banyak itu adalah milik Allah dan sifat Tuhan bersifat dengan dia.
Ya, cuma ulama keluarkan 20 ni cukup untuk kita mengenali, itu maksudnya. Ya, macam kita nak kenal seorang lah, tak perlu sampai semua sifat dia. Kan? Kita tengok 2-3 sifat kita dah kenal lah. Kadang kita kenal gaya jalan dia, suara dia, ni kenal lah. Ni dolar misalnya kan. Tak adalah kita nak ukur dia, tengok rambut, tengok dia kata kau timbuan terbiat pula kan. Dengan 2-3 sifat kita kenal dah seorang tadi. Ya. Begitulah Allah Ta'ala lebih lagi. Secara umumnya, ya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini secara ijmal, kita wajib berpegang. Kemudian daripada sifat yang tidak terhingga banyak ini, kesempurnaan Allah Ta'ala diambil oleh ulama, ada 2 pendapat. Kalau mengikut Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari 13 sifat saja. Ya. Kalau ikut Abu Mansur Maturidi 20 sifat. Mana muktamad? Yang muktamad yang kuat 13. Ya, 20 kaul masyhur. Yang masyhur 20. Yang muktamad 13. Kan? Wahabi bising dengan sifat 20. Kita tukar pula, kita mengaji sifat 13. Kan? Ada pening pula buat sifat 13 pula, dulu 20. Kan? Pelik tadi kata tak ada dalam Quran gitu. Punyalah bodoh betul. Ya, Wahabi ni memang bodoh. Pada bebal. Allah. Dia nak ada dalam Quran ya, waw, jim, waw, dal. Baru dia nak belajar. Waw, jim, waw, dal, wujud. Mana ada dalam Quran wujud? Wah. Qul huwallahu ahad, tak wujud ke? Ya, Allahu allazi khalaqas samawati wal ardh, tak wujud ke? Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan barang siapa menafikan mafhum Quran, bukan mantuk, mafhum Quran nafi, bahwa kafirun, untuk kafir. Ya. Kalau mantuk dia apa? Ya, qul huwallahu ahad, contoh. Katakan Allah Ta'ala tu ahadun, tunggal, itu mantuk. Mafhum daripada mantuk, mafhum dipaham. Daripada Allah Ta'ala tunggal tu apa mana, ada tak? Ada lah tuan-tuan. Allah Ta'ala tu tunggal. Bila tunggal mana ada lah. Ya. Allahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada tak Tuhan? Tentu untuk dia faham, termasuk pasti dia. So dia mengeja dia. Pada bebal. Ya. Kita pergi rumah kawan kita. Pakcik Kasim ada rumah, dia tengah mandi. Dia tanya dia ada ke tidak? Pakcik kata dia tengah mandi. Ya, tanya sekali, kau nampak selipal ni? Aku baling muka kau kan pada bebal kau kata. Dia tengah mandi tu apa makna dia? Adalah, dia tak nak. Dia nak jawab ada dengan tak ada je. Ada tak? Ada, bolehnya. Ada lurus macam sodek. Ya, Wahabi ni lurus macam sodek, Anggelantan lagi. Macam bendul, bodoh. Allah. Kitab yang kita baca dalam matan ni kan, ni yang Arab ni. Ya. Siapa karang tu? Al-Imam As-Sanusi. Ya, Al-Imam As-Sanusi. Habis saja dikarang kitab, nama kitab dia Ummul Barahin. Ummu tu mana ibu. Barahin tu jamak daripada burhanun. Burhan, barahin. Jamak kalimah mufrad dia burhan. Apa makna burhan? Ma tarakaba min dalilaini fa aksar. Atau ta'rif burhan. Burhan dengan dalil, kuat lagi burhan. Ya. Burhan ni ma tarakaba min dalilain fa aksar. Barang yang bersusun daripada 2 dalil. Dikemas, bukan 1, 2 dalil. Lebih banyak. Dikujar lebih mantap. Atau panggil burhan. Habis saja di kalang kitab Ummul Barahin, dia mimpi Rasulullah SAW. Islam mentasdikkan, memuji, bagus kitab bukan ini. Rasulullah puji dan ya, dia pula kata tak ada bid'ah. Sah engkau. Jangan dilayan dengan buat ni ya. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Taala, bagi Tuhan kita yang maha mulia lagi kuasa. Apa dia buat apa? 20 sifat. Ya, 20 sifat. Habis. Artinya ketahui ilmu bahawasanya wajib atas mukallaf, mana orang yang berakal dan sudah balik, ya, mengiktikadkan, mana berpegang dengan hati dia, menjadikan satu akidah,
pegangan hati dia, bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya tiada terhingga. La nuqsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsi. Ya, la nuqsi sana'an alaika kama asnaita ala. Sebab kita nak, kalau dia nak puji macam Allah Ta'ala puji pada dia, mana tak terhingga banyak. Sebenarnya sifat Tuhan itu tidak terhingga banyak. Mana segala sifat kesempurnaan adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Itu satu. Itu peringkat awal. Dipanggil apa? Cari ijmal. Maka daripada sifat yang tidak terhingga banyak ni dikeluarkan 20. Ya. Dan tiada memberati Allah Ta'ala akan kita pada mengenal satu dengan dalil yang melainkan yang diberati pada yang sudah mendirikan oleh syarak dalil, itulah 20 sifat. Kalau sifat Allah tu banyak, tak tinggal banyak. Kalau suruh mengaji sampai 100, soalan itu kan. Ini 20 juga. Ya, setengah kau kata 13. Kat mana dia beza tu kan? Dekat sifat maknawiyah. Apa ta'rif maknawiyah di sisi Asy'ariyah dan ta'rif maknawiyah di sisi Maturidiyah. Kalau ta'rif pada Asy'ariyah ialah ibarat daripada berdiri sifat ma'ani pada zat itu maknawiyah. Ya. Kalau di sisi di sisi Maturidiyah irtibatun bainal ma'ani wasifat, itu dipanggil maknawiyah. Irtibat, pertambatan antara ma'ani dengan zat, itu dipanggil maknawiyah. Ibarat daripada irtibat antara kudrah, pertambatan kudrat dengan zat, itu dipanggil kaunuhu qadiran. Pertambatan antara ilmu dengan zat, itu dipanggil kaunuhu aliman. Irtibat, pertambatan. Situ dipanggil hal. Hal, apa makna hal? Lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada wa lam tanhatta ila darajatil ma'lum bal hatta takuna adaman bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum. Itu ta'rif hal. Hal, sifat hal ni sama ada hal nafsiyah atau hal maknawiyah. Semua akan cerita belakanglah, ya. Lam tartaki ila darajatil mawjud hatta tusyahada. Dia tidak naik tangga ada sehingga dapat dilihat dengan mata kepala. Walam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman, dan dia tak turun tangga tak ada terus sehingga dikatakan adam mutlak. Bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dum, bahkan di antara wujud dengan tak ada. Ada dengan tak ada, itu bersifat hal. Faham? Faham tak? Sonyap ini kita tak faham. Melopong ni. Sifat hal antara, antara. Ya. Di sifat banyak pembagian tu. Ada sifat bangsa wujudi, ada sifat bangsa hal. Hal dibagikan ada hal nafsi, ada hal maknawiyah. Bawah sikit lagi dipanggil ada sifat bangsa adami. Ya, adami. Dipanggil adamul mutahaqqaq, bukan adam mutlak. Kemudian ada sifat bangsa i'tibari, amrun i'tibari intizai, amrun i'tibari ikhtirai. Itu pecahan antara martabat-martabat dalam perbahasan sifat wa zat wa sifatillah ta'ala. Ada martabat-martabat pembagian. Kalau sifat hal ni kan dia tak naik tangga dia terus. Contoh kita kata kaunuhu ta'ala qadiran kan. Keadaan qadir, kudrah tu ada kan. Kudrah tu maujud bizzihin wal kharijul a'yan. Kalau Tuhan tak jadi di akhirat besok dibuka, dapat tengok kudrat Tuhan dengan cara yang layak, yang tidak serupa dengan makhluk. Adapun kaunuhu, keadaan itu tak ada, itu sabit pada zihin saja, tidak pada kharijul a'yan, bukan mata luar kepala, sabit pada akal. Dia ada benda yang akal dia nampak, luar tak nampak. Tuhan makan buah durian musangking kan. Makan kita sedap tak buah ni? Sedap. Nampak tak sedap? Dah nampak. Dah nampak. Sedap ni akal kita faham. Tak nak tengok tak boleh. Yang nampak tengok buah durian tu, kulit dia, isi dia, biji dia nampak lah. Itu benda wujudi. Adapun keadaan tu sedap. Sedap tu dipanggil hal. Nak napi tak boleh, akal dah nampak, dah terasa, dah tahu sedap. Tapi nak tengok tak nampak. Itu hal. Ya. Atau beza mudah-mudahan belakang akan dibahas. Ya. Jadi antara ta'rif manawiyah di sisi Asy'ariyah
Ya, dan sistem Maturidiyah inilah menyebabkan kiraan itu berbeza. Ya, dia tak kira tadi makna manawiyah dengan makna apa. Bukan dinafikan manawiyah, Asy'ariyah dia kira apa? Dia punya maksud manawiyah lain. Ya, ibarat daripada berdirinya kudrat di zat itulah manawiyah. Ya, bukan satu hal yang lebih. Jadi tidak kira. Ya. Adapun Maturidiyah dikira. Iaitu maknawiyah tu pertambatan antara zat dengan sifat ma'ah. Itu dipanggil hal. Itu mukadimah. Atas betul. Faham tak faham tengok. Tengok dibahas ni. Artinya ketahui ilmu bahawasanya wajib atas mukallaf mengiktikadkan Allah Ta'ala tu sifatnya tiada terhingga. Ini satu peringkat. Dan tiada memberati Allah Ta'ala akan kita pada mengenal satu dalil, melainkan diberati pada yang sudah didirikan oleh syarak dalil itu 20 sifat. Jadi kita kena kenal 20 sifat dengan dalil sekali. Jadi dalam tiap-tiap satu sifat dia ada 3 wajib aini. Kudrat contoh dia, wajib kita i'tikad dan berpegang dengan jazam bahawasanya al-kudrat ialah sifatun wajibatun qaimatun mawjudatun lillah ta'ala. Kudrat ialah satu sifat yang mawjud pada Allah Ta'ala. Pada kita pegang itu. Satu. Yang kedua, nafikan akan lawan dia, al-ajzu, lemah. Al-ajzu apa hukum dia? Yastahil, mustahilun ala Allah, mustahil atas Allah Ta'ala. 2. Yang ketiga, iqamatud dalil, mendirikan dalil. Mana dalil? Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, atau sebagainya ayat-ayat lain. Innallaha wa ta'ala ya ala kulli syai'in, atas tiap-tiap suatu di kalam makhluk ni qadirun. Mana maha berkuasa. Apa makna qadir? Zatun muttasif bil qudrah. Qadir itu isim, nama. Qadirun itu nama. Ya, bila nama ditunjuk pada musamma, ditunjuk pada zat. Nama ditunjuk pada zat. Ya, bila zat dia mesti bersih sifat. Dia pusing 3 betul. Ya, qadirun itu nama dia panggil. Ismun minal asma'illahi ta'ala. Satu nama daripada nama-nama Allah SWT. Bila nama ditunjuk pada tuan, musamma dia panggil tuan, zat. Ya, bila zat kita kena ada tiap-tiap zat dia mesti bersifat. Tiap-tiap sifat mesti duduk di zat. Sifat dan zat benda 2 syai' yang tak boleh bercerai tanggal. Ya, tiap-tiap zat mesti bersifat, tiap-tiap sifat mesti duduk di zat. Faham? Apa makna zat? Apa makna zat? Ni ngaji Usuluddin dulu kan. Dia ilmu Usuluddin ni kan banyak sangat kan. Faham tarif-tarif dia mudah. Hafal tarif. Zat maknanya maqama binafsih. Benda yang berdiri dia dengan sendiri. Maknanya dia tak menumpang benda lain. Macam kita kata apa, handphone ni kan, ni zat. Ya, yang menumpang dia apa? Hitam. Hitam tu warna tu sifat dia. Hitam tu warna sifat. Sama ada dia duduk di handphone ni, dia duduk di kunci ni, dia duduk di baju, dia duduk di dinding ke, ikutlah. Dia duduk kopiah kita kan. Jadi hitam tu dipanggil sifat. Dia mesti dia tak boleh bawa diri. Sifat mana maqama bi ghairi. Benda yang berdiri pada benda lain, itu dipanggil sifat. Ya, benda yang berdiri mana ada dia pada benda lain. Putih, putih itu sifat. Dia mesti duduk di zat, sama ada dia duduk di kain kita ke, dia duduk di kertas ni ke, di kopiah kita ke, ya. Mana sifat ialah benda yang duduk di zat. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Adapun zat dia tidak menumpang pada benda lain, tapi dia bersifat. Maknanya zat la yakhlu anis sifat. Zat dia tidak boleh sunyi daripada sifat. Tiap-tiap zat dia mesti bersifat, tiap-tiap sifat mesti duduk di zat. Zat sifat benda pening bola pun kita. Ya. Ini mengaji Usuluddin kita apa? Aqidatun Najin. Sifat. Apa makna sifat? Sifat lah. Bila tu tak faham je. Apa makna zat? Zat lah. Zat dengan sifat betul beza kita. Ya. Habis.
Tetapi wajib atas kita mengetahui yang lain daripada 20. Itu bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kamalat. Mana sifat Tuhan bukan terhingga atau 20 atau 13. Mana sifat kamalat, mana segala sifat kesempurnaan. Tiada terhingga seperti yang tersebut dahulu. Maknanya segala sifat kesempurnaan Tuhan yang tidak terhingga banyak, itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Cuma dia keluarkan 20 atau 13. Dan makna sifat itu, tengok ni. Dia nak terjemah makna sifat. Satu makna yang lain daripada zat. Mana sifat lain, zat lain. Ya, dia punya mafhum. Mafhum zat dengan mafhum sifat. Ya, mafhum zat tadi yang kita sebut. Mafhum zat ialah maqama binafsi. Benda yang berdiri sendiri, dia tak beri tumpang pada benda lain. Ya. Itu mafhum zat. Mafhum makna kepahaman. Mafhum sifat ialah maqama bighairi. Dia berdiri pada benda lain. Ya. Cuma beza dia tadi, ada yang qadim, ada yang hadis. Kita maknanya hadis baru. Ata'ala qadim. Itu beza situ je. Habis. Mana tadi? Dan makna sifat itu ialah suatu makna yang lain daripada zat. Bukan makna zat tu sifat tu zat dah. Zat lain, sifat lain, mafhum lain. Tapi benda ni tak boleh bercerai tanggal. Mana yang lain daripada zat, yang berdiri pada zat, mana yang ada daripada zat. Dan telah membilangkan yang mempunyai karangan Al-Imam As-Sanusi 20 sifat. Dengan katanya apa? Dia nak masuk bahasa. Wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsi la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Yaitulah artinya al-wujud. 20 tu pertamanya wujudun, wujud. Artinya apa? Ada. Kedua, qidam. Artinya sedia. Kekal sedia. Maknanya menafikan adam yang dahulu daripada wujud. Qidam. Apa makna qidam? Sedia. Apa arti qidam? Arti qidam apa? Arti qidam sedia. Makna qidam? Ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Itu makna qidam. Makna qidam ialah ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Qidam ni ya, dia sifat salbiyah. Wa khamsatun ba'daha salbiyatun. 5 selepas daripada wujud dipanggil apa? Salbiyah. Salbiyah dengan mana apa? Salbiyah dengan mana insilaf. Mana ternapi. Bukan menapi ya. Sini terjemah menapi sebab kalau kita Jawi tu dia tak apa, orang panggil tak apa fit. Kalau mari kita Arab dia punya makna fit benar. Tahu fit? Bisa fit. Kostum kepala orang lah. Ya, makna dia apa? Bila sebut menapi lain. Kalau ternapi lain. Ya. Kalau kita dalam bab fiqh kan, ghuslun lain makna. Inrisal lain makna. Membasuh. Bila basuh, mana fa'il ada orang buat. Kalau inrisal, mana terbasuh. Kita ada kain kita kena kencing budak malam. Dah siang, dah kering. Kita pun letak dekat ampai. Ataupun dekat apa? Dekat zinc. Tiba-tiba dia sesar, dia hujan, kami lambat. Siang ribut pula hari tu kan. Pokok pun tumbang sebatang. Kan? Habis lencun kain kita. Suci tak kain tu? Sebab apa suci? Tak ada orang basuh pun. Itu panggil dighaslun dengan mana inrisal, mana terbasuh. Pun sah, itu maksud dia. Jadi dalam kitab Salbiyah bukan makna menapi. Sini dia buat makna menapi, tapi tak apalah. Kita faham makna dia.
Ya, jangan komen kitab, bukan kata kau buat sendiri kitab kata. Komen kita aku lah. Ya. Mana bukan makna menapi, ternapi. Salbiah dengan mana insilah, mana ternapi. Bila kita itla' aja, kita kata aja mana kidam, pam, akal kita tu tangkap. Akal suluhan, akal kita akan nampak. Ibaratun an-nafil adami sabiq lirujud. Mana ternapi ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan sesuatu perkara. Contoh kita. Baik. Ya, kita tengok wujud kita ternapi tak ketiadaan yang mendahului? Tak ternapi. Dengan bahawa kita asal tak ada. Jadi Allah Ta'ala bila kata kidam ternapi benda tu. Sebab ketiadaan dia ada bagi dua. Satu ketiadaan yang mendahului bagi ada, satu ketiadaan yang menghubungi bagi ada wujud. Ya. Arab panggil Adam Sabiq. Adam ketiadaan yang mendahului. Satu lagi Adamul Lahiq, mana ketiadaan yang menghubungi. Tadi ketiadaan yang mendahului. Jadi kita ni, kita seorang insan, dua ketiadaan ini tidak ternapi di kita. Dengan bahawa kita menerima dua ketiadaan. Kita lahir tahun 60, tahun 40 kita tak. Bermakna kedudukan kita itu ada musabik berlaku di kita. Ketiadaan yang mendahului bagi ada kita pernah berlaku. Maka itu dipanggil hudus baharu. Duduk tak lama, 50 tahun jalan padam. Padam, mam. Oh, mam. Makna mati. Ya, bila mati je makna apa? Dia bertemu dengan Adam Lahik, mana ketiadaan ya yang menghubungi dia. Fa'il maut, mati habis. Jadi kita ni dikepit oleh dua ketiadaan. Ketiadaan awal dan ketiadaan akhir. Akhir akan bertemu balik. Macam batu insan. Sebab tu ulama sufi dia tak pandang wujud yang macam ni. Ini bukan wujud yang sebenar. Wujud yang sebenar, wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dan ada dia tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan itu dipanggil qadim. Kidam sifat dia. Bersifat dengan kidam dia panggil qadim. Kemudian dia tak binasa. Dia bersifat dengan baqa. Nama dia baqi. Allah Ta'ala tu baqi, kekal. Ya, sifat dia apa? Baqa. Mana zat yang bersifat dua ni lah, kidam wal baqa, ini panggil wujud yang hakiki. Siapa menjawab wujud ni? Tunggal Allah Ta'ala. Lain tak ada. Mana ada satu benda yang asal dia tak ada? Ada, semua asal tak. Ada satu benda yang mawujud dia? Tak ada awal, ada? Tak ada, semua ada awal. Ada permulaan. Dengan bahawa dia didahului oleh ketiadaan. Faham? Macam budak sekolah lain. Sebab ilmu suludian ni berat kan. Wajib belajar satu, kemudian wajib mencari yang mengajar berfaham. Kalau tak faham, dia kena tutup kitab, cikgu lain. Kan? Kalau tak faham kan, dia tutup kitab. Kau nak tanya faham je tak? Kalau memang aku cakap seorang. Habis. Pertama wujud, ya, kedua kidam. Dalam kitab Takribul Ikhwan, dia tak bawa ibarat macam ni. Dia tak bawa ibarat kita dengan pertama, kedua. Dia jaga. Dia tak letak nombor satu, nombor dua. Sebab sifat Allah Ta'ala tidak ada dulu kendian. Kalau satu, dua tu ada takadum ta'akhur. Ya, ada dulu kendian. Jadi dia berbuat apa? Mabhasul wujud, mabhasul kidam, perbahasan wujud, perbahasan kidam, perbahasan baqa. Dia tak sebut angka. Sebab bila kita guna isim adat, 1, 2, 3, 4 ismul adat, bermakna ada dulu kendian. Tapi tak apalah. Ini sebab dia kata pertama pun kita guna gitu, pertama pada sebutan dan tulisan kiraan saja, bukan pada nafsul amri. Hakikat tidak. Hakikat Tuhan semua sedia kala berlaku. Ya, maka kita nak kira ilmu dulu boleh. Kita nak kira sifat apa, kudrat iradah dulu ke, hayat dulu ke, boleh, tak ada masalah. Martabat semua qadim, sedia kala berlaku. Cuma ulama letak ya dalam kita Arab dia bahas kenapa dia berwujud dulu. Ni ada wajhut tanassub begini. Wajah tanassub. Ada wajah kemunasabahan. Kita nak bincang benda tu kenapa? Kenapa? Kena ada lah.
Benda tak ada bincang, kita bincang benda tapi benda tak ada. Kau gila panggil benda tak ada. Benda tak ada kau pergi bincang buat apa? Mesti benda apa? Ada dulu baru kita bincang. Ni benda tak ada, kita bincang ni tapi benda ni tak ada. Kau gila kau buang masa panggil. Kita mesti bincang benda maujud. Ada, baru ada kita bincang. Wujud ada dua, ada atau tak ada, apa kita bincang. Ada di versi mana? Ada hakiki. Apa mana ada hakiki? Ada yang tidak didahului oleh ketiadaan, idam. Dan ada dia tidak akan musnah, kekal, baka. Tadi. Dan ada yang hakiki ialah mukhalif, dia tak serupa dengan itu di antara wujud hakiki. Ada wujud kita ni majaz, sandar je. Ya, sebab asal tak ada. Besok balik tak ada balik, mati balik. Digenggam oleh kuasa lain. Itulah Allah Taala yang menguasai dia. Allah. Ini belum bahas tentang ni, disebut mukadimah dia. Mana tadi? Artinya kekal. Ya, mana kekal itu? Kekal sedia. Dia sedia, kidam tu sedia. Tak payah buku kekal pun tak apa. Tapi dia tulis tak apa, jangan kacau. Ini kitab Tuan Pengarang, kena sepak gitu. Ada yang pandai mana ada kita aku lah. Kan? Sedia. Maknanya apa? Menafikan. Kalau nak sedap lagi mana? Ternapi. Bubur luar, ternapi. Lain beza. Kalau menapi, kita menapi soalan benda tu ada, kita tolak. Kan? Ternapi ke benda tu. Itu perbuatan kita. Siapa nak napi Tuhan pula? Kan? Ternapi. Pum. Tu maksudnya. Ternapi Adam, Ain dan Mim. Bukan Alif Alif dan Mim itu Nabi Adam. Mana ternapi Adam ke mana ketiadaan. Ternapi ketiadaan yang dahulu bagi wujud. Maknanya zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala ya ternapi didahului oleh ketiadaan. Itu maksudnya. Zat dan sifat Ta'ala ternapi didahului oleh ketiadaan. Adapun semua makhluk didahului oleh ketiadaan. Itulah makna kidam. Ya. Habis. Satu. Dari mana? Quran kata wal awwal. Antara yang awal. Awal mana apa? Sebelum ada makhluk dia sedia dia. Ya. Dalil bincang, akhir bincang belakang. Yang ketiga, ni pada tulisan sebutan dan kiraan apa? Baqaun, baqa. Artinya kekal. Maknanya lain. Arti lain. Arti kita translate dia daripada Arab pada Melayu. Baqa kekal. Makna makna lain. Makna benda yang tersirat di dalam yang tersurat. Itu makna. Ya, makna benda yang dikendaki daripada lapang baqa atau apa dikendaki. Itu dikata makna. Ya, kalau arti itu terjemahan bahasa dia. Baqa Arab, Melayu panggil kekal. Makna dia apa? Ialah menafikan. Menafi makna ternapi sini. Ternapi yang Adam lahir. Mana ternapi Adam ketiadaan yang kemudian wujud. Mana ketiadaan yang selepas ada. Atau dipanggil Adamul lahik. Ketiadaan yang menghubungi wujud. Macam kita ada berhubungan kullu nafsin za'iqatun. Tiap-tiap yang menyawa dia akan mati. Sampai tempoh besok berhubung dengan ketiadaan, matilah kita. Kan? Tinggallah sangkau ni. Kan? Ulama panggil kita berjasad ni macam sangka. Ataupun macam baju. Baju bila dia pakai lama dia apa tuan? Buruk kan? Koyak, buruk. Akhirnya jadi kain apa? Kesak kaki. Kalau lama-lama masuk dalam tuntung sampah, pergi bakau je. Itulah jasad kita. Yang kita panjang cantik now, kemudian 50 dia berkedut, 60 dah apa tambah lagi. Kemudian jalan mudah meletau, akhirnya apa buang tu. Buang mana? Buang yang lahat tu. Itulah sangkau kita atau baju kita. Ya, yang kita nak pakai dia. Hakikat insan tu dah dia. Siapa dia? Diri kita sebenar, roh kita tu. Itu hakikat insan. Nama dia apa? Qalbun. Nama dia sir. Nama dia hafiz. Banyak nama dia. Ya. Fuad pun nama dia. Ya, syaraf pun nama dia, kalbun, akal pun nama, banyak iktibar. Pada hakikat dia tu apa dipanggil latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Hakikat diri kita ni ialah latifatur rabbaniyah ruhaniyah. Benda yang latifah, yang sangat seni. Kemudian rabbaniyah dibangsakan kepada ketuhanan,
Ya, lagi ruhani, bukan jasmani. Ya, dia jenis nur, nurani. Itu hakikat dia. Bila dia keluar dia daripada jasad kita besok, qalu inna lillah. Habislah zaman. Ya, kalau benar dia tumpang kejap dia keluar dia besok. Kan? Ada tak nak keluar? Ya, nak mau tak nak keluar. Malaikat gentap terjongkang ni tu. Ya, melihat mata. Habis. Itu maknanya kekal. Yang mana ternafi ketiadaan yang kemudian. Apa makna ketiadaan kemudian? Ketiadaan yang menghubungi bagi wujud dia sekarang. Maka di Tuhan ternafi, tak berlaku maksudnya. Tak berlaku ketiadaan atau kemusnahan atau mana kebinasaan pada Tuhan tak berlaku. Yang berlaku kat kita. Sebab Tuhan dah tunangkan kita. Tunang yang tak bercerai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa pasti akan mati. Tunggu masa makin cepat, makin dekat. Habis. Itu akan dibahas belakang. Ini belum bahas lagi. Dalil-dalil akan diletak. Ini bagi tajuk di bawah. Yang keempat, dia mukhalafatahu lil hawadis. Mana bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Apa makna baru? Akan tahu. Arab panggil hudus. Ya. Hudus sifat. Yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Lawan dia kidam. Yang bersifat dengan kidam dia panggil qadim. Ya, itu guna tarik. Apa makna baru? Ialah barang yang didahului oleh ketiadaan dan akan bertemu dengan ketiadaan. Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Ya, tiap-tiap benda maujud yang dia didahului oleh ketiadaan dan akan bertemu balik dengan ketiadaan. Itu dia panggil hudusun baharu. Siapa yang sifat baru? Semua masih Allah selain daripada Allah Ta'ala. Tuhan dia tak sifat baru, dia qadim, dia sendiri. Ya. Jadi Allah Ta'ala mukhalafah. Dia tak serupa dengan makhluk. Dalil Quran laisa kamitslihi syai'. Kita kena jaga betul. Tunjang siapa yang mantap dalam ilmu mukhalafah, Dajjal turun dia selamat. Dajjal turun dia selamat. Ya. Sebab Dajjal dia mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan. Nak air dia boleh ambil air, nak apa semua nak dia boleh ambil. Ya. Siapa ikut dia, sokong dia dapat. Siapa tak sokong dia tak dapat. Kan? Ini pun ada juga sifat Dajjal, macam Dajjal boleh. Ikut dia dapat projek, tak ikut dia tak dapat. Itu kepada Dajjal. Kan? Itu Dajjal kepala hitam. Ya. Jadi bila Dajjal mengaku Tuhan saja, bagi orang yang beriman yang pegang kemas mukhalafatu ta'ala hadis, dia akan selamat. Ya. Ini apa Tuhan bertempat berapa semua sumpah baru kan. Jadi tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk. Apa dia sifat layak makhluk? Gerak, diam, duduk, berjalan, kiri, kanan, atas, bawah. Itu semua sifat yang layak dipakai oleh makhluk. Maka fallahu mukhalifun bizalik. Ta'ala mukhalafah tak sama. Sebab Tuhan kita dia bukan kecil, bukan besar, bukan depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan. Apa semua dah bukan apa dia Tuhan. Wah, itu betul. Itu betul dia jawab pada bodoh ni. Tuhan mukhalafah kan? Bila mukhalafah, dia bukan mumasalah. Bila sebab kata-kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu an idraki idrakun. Ilmu usuluddin dia pelik ilmu lain tuan. Ilmu usuluddin dia pelik ilmu lain. Al-ajzu an idrak idrak. Lemah daripada mendapat, itulah mendapat. Apa maksud dia? Lemah daripada kita mendapat menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak boleh serupa. Idrak, itulah kenal. Selagi kamu boleh mengenal menyerupakan makhluk dengan Tuhan, makhluk dengan Tuhan, atau Tuhan dengan makhluk, itu belum kenal. Itu dipanggil mumasalah. Kamu menyerupakan Tuhan makhluk, itu syirik dipanggil. Tuhan tak serupa. Jangan dia mengatik-mengatik. Oh nampak ni. Ni dia ni. Kacau je. Ya, dia kata nur. Ni nur Tuhan panggil. Nur ketuhanan lain. Nur ketuhanan bukan Tuhan. Ya, dinamakan nur ketuhanan. Itu bukan Tuhan. Tuhan adalah zat yang wajib bagi kita. Makhluk yang pegang itu. Kalau dia sebut makhluk, bukan Tuhan, namanya makhluk lah. Ya. Kalau kata macam mana Tuhan tak syukur, ini tidak. Macam kita kata, kenapa ayam dengan kambing tak syukur ni? Kalau ayam dengan kambing syukur, kalau macam kambing lah. Kalau ayam. Kan? Ayam dengan kambing, benda yang mukhalafah. Tak syukur kan? Ayam, kaki dua, kambing kaki empat. Kita tanya, kenapa pula ayam, kambing tak bobok? Bobok tu orang mengatur kau je. Kan?
Dia benda muayyarah, dia benda mukhalafah, mesti dia dapat mukhalafah. Kalau benda mumasalah, dia dapat cara mumasalah. Kita dengan makhluk mumasalah sama. Kalau kita dapat itu, ada satu manusia dia tidak bertempat. Tu kita pelik, ini manusia apa tak bertempat? Sebab manusia mesti bertempat. Dia takhizul faraq, dia mengambil ruang. Ya, dia ada kanan, ada kiri. Tiba ada manusia macam tu. Tu pelik, tu bukan manusia. Habis. Dan tiada ia menyamai Allah Ta'ala akan suatu daripada segala yang baru. Satu pun tak jumpa. Ya, tiada tu tak serupa tu pada zat. Zat Allah tak serupa zat makhluk. Tiada pada sifat, mana tidak serupa dengan hazam tu. Tidak, mana tidak menyamai. Pada sifat, sifat Tuhan tak serupa sifat makhluk. Dan tiada perbuatan, perbuatan Tuhan tak serupa perbuatan makhluk. Di mukhalafah. Begitulah kalau kita perhati kehebatan, kedahsyatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dia tak serupa kan. Dahsyat betul dia. Artinya zat Allah Ta'ala bukannya seperti zat. Mana diri, zat mana diri. Zat suatu daripada makhluk. Apa dia? Berjirim. Atau jirim. Benda yang mengambil lapang. Itu panggil jirim. Kadar besar. Kita besar kita. Meja besar meja. Dia mesti mengambil lapang. Seperti sekalian jirim. Dan bukannya Ta'ala itu seperti sifat makhluk yang baru. Sifat makhluk apa dah? Gerak, diam. Dia panjang pendek, gemuk besar. Semua sifat makhluk. Tuhan tidak. Lagi tertentu dengan menentukan dia. Maknanya iaitu Allah Ta'ala, artinya fa'il. Allah Ta'ala sunyi daripada apa? Yang menjadikan dia. Dia tidak dijadikan, tetapi ia qadim, dia sedia kali zatnya. Itu mukhalafah Tuhan. Mana tadi? Jadi hasil apa? Kesimpulan di ulama buat mukhalafatun li hawadis, mana apa? Allah Ta'ala ni laisa bijirmin wala arad. Habis. Ringkas. Kalau kata Tuhan tak suka ni, tak suka ni, tak suka ni, banyak. Jadi ulama ringkaskan Allah Ta'ala ni laisa bijirmin wala ardin. Apa jirim? Zat baru. Arad, sifat baru. Jadi sebut makhluk, dia tak lepas sama ada zat atau sifat dua lah. Sifat gini-gini pun sifat. Arad tu mana sifat? Sifat makhluk. Mana yang mengambil tempat, berdiri pada zat yang baru, itu mana arad. Jadi ringkasnya Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad. Habis, tutup situ maknanya. Itu makna dia mukhalafah dengan hawadis segala yang baru. Kerana yang berdiri pada yang qadim itu qadim. Ini satu kaedah. Zat yang qadim, dia bersifat dengan sifat qadim. Dia tidak sah sifat baru nak duduk zat qadim, tak boleh. Sifat baru duduk zat qadim, tak boleh. Atau sifat qadim duduk pada zat baru, tak boleh, dia tak sah. Dia mesti sekali. Kalau zat qadim, sifat dia pun qadim. Kalau zat baru, sifat dia pun baru. Jadi Allah Ta'ala tidak mengambil akan fa'il, tak menjadi. Tetapi ia qadim seperti zatnya. Kerana yang berdiri pada yang qadim itu qadim pula. Yang berdiri ada sifat, kepada yang qadim ada zat qadim. Dan perbuatan telah bukannya seperti perbuatan makhluk yang baru. Lagi mempunyai usaha, tetapi ia menjadikan sekalian kainat dengan tiada mana apa tu? Menengahi dia dan yang menolongkan dia. Tak ada orang bertolong, sekutu tak ada. Itu maknanya apa? Laisa kamitsli syai' tadi. Itu dalil apa namanya mukhalafah. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Dalil Quran laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tiada menyamai dia antara suatu pun, tak ada satu zat sifat afal serupa dengan zat sifat Allah Ta'ala, tak ada. Dan yang itulah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sami' basir. Apa makna sami'? Zatun muttasif bis sam'i. Zat yang bersifat dengan sama' dipanggil sami'. Basir, zatun muttasif bil basar. Zat bersifat dengan basar dipanggil basir. Habis. Dan satu lagi qiyam bi nafsi. Ni ada dua makna juga. Ada tuan guru saya cerita kan, budak tengah sekolah Arab, tapi tak mengaji, tak betul dia ni Arab. Tanya apa makna qiyam bi nafsi? Berdiri atas sendiri, dia pun duduk, dia bangun. Berdiri macam ni Wah, banyak kacau dia. Kalau dia macam tu dah sumpah makhluk lah tuan-tuan. Makna qiyam bi nafsi dah ada dua makna tu.
Wa qiyamun tamsil ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Ya, makna qiyamul tamsil la ia tidak berhajat kepada apa? La yaftakir, tidak berhajat kepada mahal mana zat. Satu. Wala mukhassis, tak berhajat kepada fa'il. Sebab apa Allah Ta'ala tak berhajat pada zat? Sebab ia adalah zat yang nakkan kepada zat ialah sifat. Betul, Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, bukan Allah Ta'ala sifat yang duduk di zat lain, kan? Ya, ada faham tu? Zat sifat apa pening boleh pula. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, zat al-muttasif bisifatil kamalat, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukan Allah Ta'ala tu sifat yang duduk di zat lain, kan? Zat lain dah satu zat lain pula qadim, tu mengaut, itu tak sah. Lagi satu tak sah, sifat yang qadim duduk pada zat yang baru. Jadi dua makna. Yang kedua ialah la yaftaq ila mukhassis, tak berhajat kepada mukhassis ai fa'il. Makna berdiri sendiri itu makna Allah Ta'ala tidak berhajat pada zat satu dan tak berhajat kepada pencipta. Sebab apa tak berhajat pada pencipta? Sebab dia qadim, sedia. Yang berhajat pencipta ni hadis baru. Bila asal tak ada, nak pergi ada, kena orang jadi. Allah Ta'ala tak menerima ketiadaan, sedia kala ada. Maka di mana dia nak berhajat kepada pencipta? Bahkan dia yang mencipta. Atau setengah daripada makna qiyamuhu binafsi. Ya. Akan datang dibahas lagi lah. Itu mukadimah ni. Ya, kemudian dengan dalil-dalil sekali. Cara mendirikan akan dalil satu-satu. Habis. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam.